Tuan-tuan, keberadaan kita dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat dan dikira sebagai amal salih ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita menyambung kembali pengajian kitab Hadis 40, amalan sedikit pahala berganda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Pagi ini kita sambung hadis yang ke-12. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni bukan nama sebenar dia, tetapi gelaran yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Nama sebenar dia, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Maka bila mana beliau ini gemar dengan bermain kucing, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan kegemarannya, hobinya dengan bermain dengan kucing, dengan anak kucing. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelaran Abu Hurairah, bapa kucing, kerana kegemarannya suka dengan kucing. Maka ini gelaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau di antara salah seorang daripada ahli sufah. Salah seorang daripada ahli sufah, yang mana golongan ahli sufah ini yang tinggal berdekatan dengan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di sana ada satu lantai yang disebut sebagai lantai ahli sufah. Lantai ahli sufah, dia agak tinggi sikit, seperti mana ambing ataupun dipanggil beranda, tapi kawasannya agak besar, yang disebutkan sebagai lantai ahli sufah. Dikatakan di situ ahli sufah mereka duduk di situ, yang mereka tiada tempat tinggal tetap, makanan dan sebagainya. Maka termasuklah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tinggal di situ berhampiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selalu kerap berjumpa, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dia menjadi asbab
Beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, iza ammana al-imam fa'aminu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka kamu, yakni makmum, ucapkanlah amin. Hadis ni tuan-tuan nak sebutkan kepada kita berkenaan tentang fadilat, kelebihan menyebut amin. Apa kelebihan, apa faedah, apa fadilat menyebut amin? Kerana setiap kali kita solat, apatah lagi solat berjamaah, maka bila mana kita solat, selepas daripada membaca suratul Fatihah, maka kita disunatkan untuk membaca takmin ataupun membaca amin. Waladhdallin, maka kita membaca amin. Maka sunat untuk kita membaca amin. Dan amin itu bukan daripada suratul Fatihah. Amin bukan daripada suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah itu sehingga waladhdallin. Amin itu bukan suratul Fatihah. Maka sebab itu kata ulama, salah satu tempat yang perlu kita saktah, berhenti seketika, iaitu di antara selepas membaca suratul Fatihah dan membaca amin. Berhenti seketika, jangan sambung. Waladhdallin, amin. Maka itu salah satu daripada tempat saktah, berhenti sebentar. Saktah ni iaitu berhenti sebentar. Kadar saktah ini iaitu satu subhanallah. Kadar saktah dia, kadar satu subhanallah. Bahkan tuan-tuan, kata ulama fiqh, bahawasanya sunat juga di antara suratul Fatihah itu, sebelum dibaca amin, maka sunat juga dibaca Rabbil firli. Rabbil firli, ya Allah, ampunkan dosaku. Ini disebutkan banyak kitab tuan-tuan, dalam banyak kitab berkenaan tentang doa tersebut. Kerana suratul Fatihah ini doa, dan amin itu kita pohon perkenankan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu sama ada imam membaca Fatihah ataupun makmum, sama juga disarankan untuk antara selepas daripada Fatihah itu, sebelum menyebut amin, maka dibaca Rabbil firli. Rabbil firli, baru disebut amin. Itu sekadar diri masing-masing dengar, tidak perlu kuat. Secara sir, dengar untuk diri sendiri sahaja. Kerana Rabbi firli itu kita mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi amin itu bukan daripada suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah itu sebagai doa, maka sunat untuk kita membaca amin, pohon perkenan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka justru itu dalam hadis ini
nak menyatakan tentang fadilat menyebut amin. Ya, walaupun dia bukan daripada suratul Fatihah, tetapi fadilatnya sangat besar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu solat, apatah lagi dalam solat berjamaah itu, iza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka kamu, yakni makmum, ucapkanlah amin. Imam ucap amin, maka makmum ucap amin. Pastikan tuan-tuan, kata ulama, makmum ni jangan mendahului dulu daripada imam. Dalam mengucapkan amin itu jangan mendahului dulu daripada imam. Walau macam mana sekalipun, ya, mungkin imam tu lewat sikit, tapi tunggu imam tu sebut dulu. Jangan makmum mendahului dulu, dia sebut amin dulu daripada imam. Maka sebab itu apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan, makmum dia agak tak sabar. Dia agak tidak sabar. Sehingga kan lepas daripada Fatihah, tanpa saktah, maka dia terus menyebut amin. Maka sebab itu, ambillah peluang kat situ untuk mengamalkannya. Selepas daripada ini, lepas daripada Fatihah, sebut dulu Rabbi firli, barulah sebut amin. Maka di situ insya-Allah, mudah-mudahan bila mana imam menyebut amin, fa aminu, Nabi kata kamu ni makmum, maka ucapkanlah amin. Maka kata ulama, dalam supaya serentak amin imam dan amin makmum ini, maka huruf mat dalam amin tersebut itu maka disarankan lebih panjang daripada 2 harakat. Kerana jika 2 harakat saja, tuan-tuan, amin, maka kemungkinan besar untuk bersama-sama itu tidak akan dapat. Tetapi bila imam menyebutkan kaedah, ambil kaedah yang salah satu daripadanya pengamalan kita di sini, amin, maka itu kemungkinan boleh untuk makmum bersama-sama dengan imam dalam pengucapan takmin. Jangan terlalu pendek sangat. Waladhdallin, amin. Terkejar-kejar, tuan-tuan, hak makmum nak sama dengan amin dengan imam. Sedangkan Nabi kata, iza ammanal imam, bila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Lalu kata Nabi SAW, sebab apa, tuan-tuan, imam mengucapkan amin, maka makmum ucapkanlah amin. Kerana man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, kerana sesungguhnya sesiapa yang ucapkan aminnya sama dengan ucapan amin malaikat. Nabi kata siapa yang mengucapkan amin, yang mana aminnya itu sama dengan ucapan amin malaikat. Malaikat pun sebut amin, tuan-tuan. Malaikat pun sebut amin. Tinggal lagi kita tak dengar je lah. Kita dah dengar, tapi malaikat pun sebut amin, bersama-sama dengan orang yang sembahyang. Sebab bila kita sembahyang berjemaah ni, apatah lagi tempat yang mulia dalam masjid, sehingga kan Nabi SAW menyatakan bahawasanya masjid ini tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pasti di sana juga diturunkan bersama-samanya para malaikat. Para malaikat. Lalu malaikat ni pun akan menyebut amin juga. Maka sebab itu kata Nabi SAW, fa idza man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka apabila kamu ucapkanlah amin, kerana sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin, yang mana aminnya sama dengan ucapan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini fadilatnya.
Ini faedah dia, tuan-tuan. Ini kelebihannya. Maka Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa yang ucapan aminnya sama dengan amin para malaikat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Begitu mudah, tuan-tuan, sebenarnya kita untuk mendapat maghfiratullah, untuk mendapat keampunan daripada Allah. Tinggal lagi kita nak ikut sunnah saja. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW, terutamanya dalam pelaksanaan ibadah solat itu, biarlah dilakukan dengan berjamaah. Kerana yang kata aminnya makmum itu sama, ucapkanlah amin dengan imam, dan mudah-mudahan ucapan amin tersebut sama dengan ucapan malaikat. Itu mudah-mudahan, tuan-tuan, itu hanya didapati dalam solat berjamaah. Didapati dalam solat berjamaah. Sebab Nabi sebut, iza ammanal imam fa aminu. Bila imam sebut amin, maka kamu sebut amin. Maka itu dalam pelaksanaan solat berjamaah. Maka jika sembahyang seorang diri, maka tidak ada. Maka bila kita menuruti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka insya-Allah kita akan dapat kelebihan ini. Kelebihan fadilat menyebut amin, yang mana aminnya sama dengan amin para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, tuan-tuan bayangkan bagaimana satu hari kita membaca suratul Fatihah kurang lebih, tuan-tuan, setiap rakaat solat fardu 5 waktu, dihitung 17 kali kita membaca suratul Fatihah. 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ni merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Sehingga kan baginda Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, barang siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, maka dia dikira sebagai orang yang tidak solat. Artinya tidak sah solat. La solatan liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat, kata Nabi SAW, bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi lebih kurang dalam 17 kali kita membaca suratul Fatihah, maka sudah tentu, tuan-tuan, yang pertama kita dapat kelebihan, kita sebut Rabbi Filli. Kita dapat amalkan Rabbi Filli itu di antara selepas baca suratul Fatihah dan menyebut amin. Yang kedua, dalam 17 kali satu hari kita baca Fatihah, dan kita pasti akan menyebut amin. Dan bila mana mudah-mudahan kita menyebut amin itu dalam solat berjamaah, sama-sama juga dengan imam menyebut amin, maka mudah-mudahan, tuan-tuan, wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, beserta aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan bayangkan, setiap kali semayang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Setengah ulama menyatakan bahawa dosa kecil. Sebab itu baginda Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, adakah tidak bersih badan seseorang itu, pakaian seseorang itu, bila mana satu hari 5 kali dia mandi, yang mana di hadapan rumahnya itu ada 5 anak batang sungai. Depan rumah dia ni ada 5 anak batang sungai, yang mana satu hari dia mandi 5 kali.
daripada 5 anak batang sungai tersebut. Maka kata Nabi SAW, adakah tidak bersih badan pakaian orang tersebut? Maka kata sahabat Nabi SAW, sudah tentu ya Rasulullah. Orang yang mandi satu hari 5 kali pada 5 anak batang sungai yang berada di hadapannya, pasti pakaiannya, badan dia akan bersih. Begitulah kata baginda Rasulullah SAW, orang yang jaga solat fardu 5 waktu, apatah lagi diusahakan dengan secara berjamaah, dilakukan di masjid ataupun di surau, mengikut ittiba' sunnah baginda Nabi SAW, maka sudah tentulah tuan-tuan, segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia mendapat pembersihan jiwa dia, hati dia, daripada diri dia, daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Kerana setiap manusia ni tuan-tuan bergelumang dalam dosa. Wa imma dosa kecil pun kita susah nak lepas tuan-tuan. Kerana kita ni yang namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia anak Adam ni sentiasa buat salah. Buat salah. Walaupun dosa kecil. Wa khairu khata'in at-tawwabun, maka sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, melakukan dosa itu tak lain dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu untuk kita mendapat keampunan dosa, apatah lagi dosa-dosa yang lalu, maka amalannya menjaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Dan bila imam sebut amin, maka kita pun makmum sebut amin. Dan mudah-mudahan aminnya kita ini ta'minuhu ta'minal malaika, wafaqa ta'minul malaika, beserta ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aminnya sama dengan amin malaikat, maka ghufira lahum ma taqaddama min zambi. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Kerana kadang-kadang tuan-tuan kita alpa. Dosa-dosa ni tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dosa ni kalau tak dan nak taubat, tak dan kita nak istighfar, tak dan kita nak buat amalan yang boleh menghapuskan dosa, dosa-dosa inilah kata ulama tuan-tuan, yang walaupun kecil, dia kalau tak dan taubat, tak istighfar kepada Allah Ta'ala, dia kecil, maka dia boleh banyak tuan-tuan, seperti mana gunung. Gunung tu asal pun daripada bukit yang kecil. Maka jika dihimpunkan batu-batu dan sebagainya, maka jadilah gunung yang besar. Begitulah dosa yang kecil, bila dikumpul, dihimpun, maka tidak bertaubat, tidak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mendapat keampunan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan makin banyak. Bahkan dengan dosa inilah tuan-tuan menjadi asbab seseorang itu dia dalam keadaan berat untuk melakukan amal ibadah. Kerana apa? Kerana kata ulama, dosa ni dia sebagai pembeban, dosa ni dia sebagai pemberat dalam seseorang itu untuk melakukan amal ibadah. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kadang-kadang rasa malas je, rasa berat je nak baca Quran, rasa berat je nak zikrullah, rasa berat je nak zikir, rasa berat je nak sedekah, rasa berat je main nak datang masjid sembahyang berjamaah. Maka berat tu tuan-tuan antara sebabnya kerana dengan dosa-dosa yang lalu tidak lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu antara menyebabkan kita mudah, ringan, rasa rajin, rasa tidak berat untuk melakukan amal ibadah, dan mudah untuk baca Quran, mudah untuk zikir, mudah untuk sedekah, mudah untuk wirid, mudah untuk melakukan qiyamul lail dan sebagainya, maka dosa-dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu untuk kelangsungan istiqamah dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka seringlah selalu kita mendapatkan keampunan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, sekarang, dan mudah-mudahan yang akan datang. Maka justru itu daripada hadis ini jelas kepada kita salah satu amalan
Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, iaitu dengan amalan. Mudah-mudahan bila mana kita jaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah, dan bila mana imam menyebutkan amin, maka kita pun menyebut amin, dan mudah-mudahan aminnya itu sama dengan amin para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ni muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah fadilat menyebut amin. Maka kesimpulan daripada hadis ini, yang pertama tuan-tuan, hendaklah kita sentiasa menjaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Yang pertama tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ini, hendaklah kita usahakan macam mana sekalipun dapat jaga solat fardu secara berjamaah. Yang kedua, bahawasanya daripada hadis ini nak menyatakan baginda Nabi SAW sebagai targhib, sebagai galakan untuk kita dalam kehidupan ini sebagai umat Nabi SAW, maka jagalah solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Kerana itulah yang dipertunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini, bahawasanya nak menyatakan kepada kita betapa penting untuk kita juga menyebutkan amin selepas daripada Fatihah. Walaupun amin itu bukan daripada suratul Fatihah, tetapi inilah saranan sunnah baginda Nabi SAW untuk kita melaksanakannya. Maka kita sebagai hamba kepada Allah, umat Nabi SAW, maka kita patuh dengan saranan dan sunnah baginda Nabi SAW menyebut amin dalam setiap kali kita semayang. Selepas membaca suratul Fatihah, bila mana imam sebut amin, maka hendaklah kita sebut amin. Dan pengajaran yang keempat, kata ulama, bahawasanya dalam sama-sama kita menyebut amin ni, dalam kita sama-sama solat berjamaah ini, malaikat pun ada bersama tuan-tuan, dan malaikat pun menyebut amin juga. Maka justru itu, siapa yang mana aminnya berserta dengan amin malaikat, maka mudah-mudahan kita mendapat keampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa yang lalu. Dan yang terakhir, yang kelima, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, amalkanlah doa iaitu Rabbighfirli yang dibaca selepas daripada suratul Fatihah sebelum kita membaca amin. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dosa yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, dosa ahli keluarga kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa jiran-jiran kita, dosa saudara mara kita, dosa orang Islam, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi asbab Allah Ta'ala sentiasa memberikan kelimpahan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita, dan juga menjadi asbab mudah-mudahan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amalkan serta sampaikan serta bermanfaat tuan-tuan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.